Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah desa terpencil bernama Podian Kulam yang dikucilkan oleh pemerintah daerah, bahkan tidak mendapatkan haknya sebagai warga. Terciptalah seorang pemuda yang ambisius dan berjiwa kemanusiaan, yang memperjuangkan keadilan warganya. Oke, di awal film terlihat seorang anak berumur 10 tahun yang menderita epilepsi. Tergeletak di tengah jalan dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Menandakan gadis di jalan utama itu adalah metafora. Seperti anjing jalanan, dia dibiarkan sendirian di jalan seolah-olah kehidupan mudanya tidak ada nilainya. Kamera lalu mengarah menuju ke pemandangan mata dewa, dan gadis itu pun meninggal. Dia menjadi kesaktian bagi masyarakat Podian Kulam. Adegan bergeser menuju desa. Terlihat seorang pemuda bernama Karnan dan bersama seorang kakek yang bernama Yeman pergi menuju sebuah tempat. Tempat tersebut merupakan ajang pemilihan pejuang pemberani. Tetapi ajang itu banyak yang tidak mengikuti karena mereka tahu jika ikan yang mereka belah dan terbagi menjadi dua oleh pedang yang dikeramatkan itu bertanda akan ada satu orang yang meninggal. Karnan mengajukan diri untuk mengikuti ritual pembelahan ikan tersebut. Di situ Karnan terpilih sebagai pejuang pemberani oleh warga sekitar. போட்டேன்னு வையேன், வீரன வீடு யாரே ஆள நல்லா கூராத்தான் தீட்டி வச்சிருக்கானுவா. மேலத்தை அடிக்கலப்பா, என்ன வேடிக்கை வந்துட்டு Sesudah melaksanakan ritual, para warga Podian Kulam merayakan kegiatan tersebut dengan gajah yang dinaikkan oleh Karnan. Tetapi perayaan itu dianggap mengganggu perjalanan lalu lintas. Di sisi lain terlihat seorang kakek dan anaknya yang sedang menunggu bis di halte Desa Meluwer, yang mana Desa Podian Kulam dan Desa Meluwer sering terjadi keributan. Tidak lama dari itu datang preman dari Desa Meluwer yang mengganggu anaknya. Keributan pun terjadi. Yang membuat anak perempuannya tidak jadi mengikuti perkuliahan. Karena tidak terima anaknya diganggu oleh preman Desa Meluwer, si kakek mengadu ke warga desa. Karnan pun tidak tinggal diam dan langsung menyerang para preman yang tadi mengganggu si kakek dan anaknya. கிண்டல் பண்ணி வரட்டியா விடுதா உன்னையா? அங்க எங்க உழுது?
Adegan bergeser ke preman desa Melur. Karena tidak terima kalah berkelahi, preman desa Melur pun mengadu kepada ketuanya. Mereka pun berencana untuk menghabisi Karnan. தேவையா இங்க இரு. இந்த யானையை வச்சுட்டு பந்தா காட்டுதான் நல்ல ஒரு முடிவு கட்டும் புறவு பிடிச்சி கொத்தி விட்டுருவோம் என்ன இப்ப நீ வெட்டினு வச்சுக்க மொத்த ஊரு ஏன் Beberapa hari kemudian, karena tidak mau disebut anak pengangguran, Karnan pun mengikuti seleksi tentara. Saat menuju pulang, di dalam bis Karnan terpesona oleh seorang wanita bernama Draupadi. Setiap harinya Karnan selalu membayangkan wajah Draupadi dan terus menemuinya. Singkat cerita, Ketua Desa Melur mengadakan perlombaan, yang mana ajang itu hanya strategi untuk membunuh Karnan. Karena saat itu si preman mengadu kepada ketua dan tidak terima dihabisin oleh si Karnan. Tapi ternyata hal itu gagal, karena Karnan lebih dulu membuat kericuhan di ajang itu. திட்டம் போட்டு ரெக்கையா புடுங்கறானுவ ஆட்டத்துல ஆட்டமா கையால உடைச்சு விட்டுருன்னு சொன்னீல்ல ஆமா அவன் பாட்டுக்கு உங்களே தள்ளு என்னல என்ன போ போய் கரைச்சல இல்ல நிமிந்தம் ஊருக்கு மத்தியில சண்டை போட்டு என் பேரை நாரடிக்க சொல்லியோ என்ன சொல்லுதா போல வாங்கல Di jalan, Karnan bertemu seekor keledai yang kakinya ditali. Ia pun melepaskan tali itu dari kaki keledai. Di waktu yang sama, terlihat seorang ibu hamil dan keluarganya sedang menunggu bis yang lewat. Tetapi karena Desa Melur tidak mempunyai halte bis, yang membuat supir bis tak mau berhenti di Desa Podian Kulam. Penduduk desa harus ke halte desa sebelah agar bisa naik bis. Masalahnya, Desa Karnan bermusuhan dengan desa sebelah itu. Berbagai upaya dilakukan agar bis mau berhenti di Desa Podian Kulam. Tapi upaya itu selalu gagal. Bahkan aparat pemerintah pun seolah tak peduli terhadap nasib penduduk Desa Podian Kulam. Karena sudah kesal tidak ada bis yang mau berhenti, seorang anak melempar batu ke bis yang sedang lewat. Bis itu pun berhenti dan terjadi keributan dengan supir bis tersebut. தம்பி கையெடு Bergeser ke adegan Karnan yang sudah melepas tali dari kaki keledai, terlihat kaki Yeman tergeletak. Karnan pun tidak tinggal diam. Ia langsung menghabisi para penumpang dan supir bisnya, lalu menghancurkan bisnya juga. Di sisi lain, terlihat preman Desa Melur memperhatikan kejadian tersebut, yang mana itu awal dari masalah besar yang akan terjadi.
Keesokan harinya, polisi pun sudah sampai di desa Podian Kulam untuk mencari siapa yang menghancurkan bis pada saat itu. Terlihat si ketua dari polisi itu kesal. Ada yang menggunakan sorban di depannya, dan ketua polisi itu menyuruh si kakek untuk melepas sorbannya. Akan tetapi oleh si kakek tidak ditanggapi, yang membuat si ketua merasa tidak dihormati. Karena tidak mau ada keributan, pemilik bis ingin bernegosiasi untuk berdamai saja. Akan tetapi terlihat si ketua polisi tidak terima dengan keputusan pemilik bis itu. பெரிய விஷயம் தமிழ்நாடு பூரா பஸ்ஸும் கலவரம் நடக்குதுன்னு உனக்கு தெரியும். இப்போ என்ன சார் பண்றது? இதெல்லாம் ஸ்டேஷனுக்கு வர சொல்லி எழுதி கையெழுத்து வாங்கி வச்சுக்க. Dengan alasan membuat pernyataan di kantor untuk menghapus kasusnya, 5 orang warga desa Podian Kulam pun disuruh untuk ke kantor. Faktanya, karena si ketua di perundingan tadi merasa tidak dihormati, 5 orang warga tersebut termasuk kakek yang memakai sorban pun disiksa di dalam kantor oleh si ketua. போலீஸ்காரன் மேல கை வைக்க. உன் பேர் என்ன சொல்லு சொல்லு உன் பேர் என்ன சாமி பையன் ஏண்டா நேத்து நீங்க பேர உங்க அப்பா பேர் என்ன உனக்கு எதுக்குடா வடமலையான் பேர் சொல்லு உன் பேர் என்ன ஊர் குடும்பம் நீ தலப்பா ஆக மாட்டேன் வடமலையா பேர மாத்திரம் பைத்தியம்டா இப்ப மட்டும் ஏன் கை நடுக்குது ஏதோ தனியார் பஸ் தானே உடைச்சிருக்கானுங்க. அந்த ஓனர் வந்து என்ன சார் பண்றது? யோ அதுதான் தமிழ்நாடு முழுக்க பிளட்டு பாயிலுவ நெஞ்ச நிமித்திக்கிட்டு மீசை முறுக்கிட்டு முன்னாடி முறைச்சிக்கிட்டு எவன் வந்து என்ன கேட்கறான்னு பாக்குறேன். Keesokan harinya, Karnan dan warga merasa cemas dikarenakan 5 warganya tidak pulang. Karnan pun dan beberapa warganya pergi ke kantor polisi untuk mengecek. Akan tetapi setelah ditanyakan ke anak kecil yang menjadi pencuci gelas, dia menyaksikan sendiri 5 warga itu disiksa oleh si ketua, yang membuat jiwa brutal Karnan langsung terpacu, lalu langsung menghabisi semua penjaga di kantor tersebut. Sesudah menghabisi para petugas di sana, Karnan mencari 5 warganya yang sudah sekarat dan membawanya pulang. Sesudah sampai di desa, semua warga marah atas terjadinya hal tersebut. Karena tahu desanya akan diserang oleh banyak polisi, semua warga bekerja sama untuk membuat senjata, jebakan, dan sebagainya. Akan tetapi, pasukan polisi ternyata tidak datang di malam itu. Pagi pun tiba, terlihat Karnan pun mendapatkan surat. Surat itu berisi pernyataan bahwa Karnan terpilih sebagai anggota militer. Di saat semua warga desa Podian Kulam bahagia atas berhasilnya Karnan untuk menjadi militer, tetapi tidak dengan Karnan. Karnan yang menolak menjadi militer setelah melihat apa yang dilakukan oleh ketua polisi itu terhadap warganya.
Para warga pun memaksa agar Karnan tidak egois dengan pilihannya, karena dengan Karnan bekerja di kemiliteran akan memudahkan semua warganya untuk mendapatkan keadilan dan hak asasi yang diimpikan semua warganya. Dengan semua perdebatan yang ada, akhirnya Karnan pun pergi untuk mengikuti pelatihan militer. Di saat Karnan sudah agak jauh meninggalkan desanya, semua anggota polisi pun datang ke desa. Di sana seorang kolektor menyuruh si ketua polisi agar tidak anarkis terhadap warga desa. Akan tetapi setelah kolektor itu pergi, dengan tidak menanggapi perkataan si kolektor, ketua polisi itu pun menyuruh semua anggotanya untuk menyerang warga. Kemudian terlihat kakek Yaman tidak kuat melihat teman-temannya disiksa. Agar tidak ada warga yang disiksa kembali, lalu kakek Yaman membuat keputusan untuk bunuh diri dengan membakar tubuhnya. Bergeser ke Karnan, Karnan pun tidak sanggup untuk meninggalkan desa. Dan terlihat seorang anak menaiki kuda untuk menemui Karnan. Dengan kejadian yang diceritakan si anak, ayah Karnan pun memberikan pedang keramatnya kepada Karnan. Sesampainya di desa, Karnan tidak bisa menahan air matanya saat melihat kakek Yaman sudah hangus terbakar. Dengan penuh emosi, Karnan pun menghabisi pasukan polisi itu. Lalu Karnan membawa si ketua ke dalam ruangan untuk menghabisinya. உங்க கலெக்டர் எம்எல்ஏ எம்பி அத்தனை பேர் இங்க வந்தாங்க. ஊருமே அறியுது. ஓ, கதவை தர. என் கழுத்துல கத்திலாம் வச்சு என்னடா சொல்லிட்டே இருக்க, பெரிய புடி மாதிரி.
தெரியாம சொல்றேன். எடுத்தாலும் பரவாயில்ல, உன்னாலதான் உன் ஊர் அழிய இந்த கதையோட 10 tahun kemudian, dijelaskan desa Podian Kulam sudah mendapatkan haknya sebagai warga. Dari mulai pembangunan halte bis, anak-anak sudah bisa sekolah dan bekerja. Film pun tamat.